Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Jadi itu adalah keputusan perlawanan di antara Sabah dan juga Terengganu semalam di Termnikas berakhir dengan satu sama di mana kita hampir mendapat 3 mata pertama setelah sekian lama bercuti daripada saingan Liga Super. Jadi satu peluang kesempatan beraksi di laman sendiri yang aku boleh katakan disia-siakan oleh pemain-pemain Sabah FC lah. Tapi walau macam mana pun ini adalah merupakan atas banyak sebab yang aku perhatikan sendirilah yang menjadi punca sebenar apa yang terjadi pada perlawanan ni. Jadi ini merupakan perlawanan yang sebelum tu aku tak buat sebarang video head to head dan juga 90 minit sebelum perlawanan tu kerana aku tengah transition sekarang ni daripada laptop aku beralih kepada PC. PC aku pula ada masalah, PC lama ni bukan PC baru beli. Lepas tu banyak setting yang lari lah, so aku tak dapat settlekan dalam masa yang aku inginkan. So mohon maaf di atas ketidakkeluaran video tersebut. Jadi sebagai permulaan untuk perlawanan menentang Terengganu ni sebenarnya aku meletakkan ialah merupakan satu keputusan yang 50-50 atas disebabkan aku melihat sendiri daripada bacaan aku di social media dan statement yang dikeluarkan oleh OKS di mana pemain-pemain yang lama tidak beraksi seperti Sadil Ramdhani, Gaby, Stu dan penambahan kemasukan pemain import baru untuk striker kita akan menjadi dalam kebebasan utama. Begitu juga dengan Dominic Tan membuatkan aku rasa agak yakin sikit yang perlawanan ni boleh kita miliki ataupun at least boleh kita kawal lah. So speaking of bercakap tentang kawalan ni, di sepanjang tempoh perlawanan ianya agak seimbang tapi dalam 2 atau 3% lebih dimiliki oleh Terengganu. So untuk Terengganu pula aku nampak di sini mereka lebih mengawal bola dengan baik, membuat pasingan dengan baik dan juga mempunyai peluang-peluang mereka tersendiri yang cukup baiklah yang hampir juga menundukkan kita sekali lagi di Termnikas ni. Itu untuk Terengganu tapi mereka tidak menyempurnakan peluang tersebut dengan sepenuhnya. Dan bercakap pula mengenai gol penyamaan yang dilakukan oleh Akin Nadi guys. Okay. Ini bilang orang aku ni macam broken record sudahlah. Okay. Benda yang sama aku ulang kerana benda yang sama juga terjadi hasil daripada gol yang dilakukan oleh Terengganu pada perlawanan ni adalah gol yang di mana bola dibawa masuk ke dalam dan dihantar ke belakang sedikit di luar kotak di Sabah FC membuatkan tidak ada pemain dikawal dan Akin Nadi dengan mudahnya membuat percubaan tanpa dikawal dengan ada man marking yang cukup sempurna lah dilakukan oleh pemain-pemain Sabah FC. So ini adalah gol yang sering kali berlaku untuk Sabah FC. So kalau ada buku yang dikeluarkan 101 bagaimana untuk menjaringkan gol menentang Sabah FC. Semua jawapan dia dalam buku tu dan ini telah diterjemahkan pada perlawanan ni lah. So kesilapan yang sering kali dilakukan oleh defender Sabah FC. Bagi Sabah FC pula guys, bagi aku ini adalah merupakan satu perlawanan yang cukup slow tempo yang dilakukan oleh Sabah FC, lebih berhati-hati mengawal bola di kawasan mereka sendiri. Lepas tu compact lah. Itu yang aku boleh katakan perbezaan perlawanan Sabah FC pada perlawanan yang sebelum ni, di mana kali ini Sabah FC lebih compact cara bermain mereka. Walaupun aku katakan Terengganu mengawal bola hampir 2 atau 3% tapi agak sukar untuk mereka penetrate especially di bahagian third Sabah FC sebelum menuju ke kotak D. So itu adalah merupakan satu benda yang positif lah aku lihat untuk Sabah FC di sini. Walaupun bukan ciri permainan serangan bertarik arus dilakukan oleh Sabah FC, tapi ini merupakan salah satu konsep permainan yang cukup bagus untuk menentang Terengganu, especially yang mempunyai ramai pemain yang bagi aku cukup berkualiti di saingan Liga Super untuk musim ni setakat ni lah. Bercakap mengenai style of play Sabah FC ni pula, aku rasa aku faham kenapa benda ni berlaku. Satu, of course untuk Terengganu pun sama jugalah. Tapi aku ingin bercakap mengenai Sabah FC saja. Adalah kerana tempo cuti di antara satu perlawanan menuju ke Terengganu ni agak cukup lama. Ada beberapa pemain antarabangsa yang beraksi dalam perlawanan ni. Itu pun Dominic sikit lagi tidak bermain sebenarnya. Alhamdulillah beliau turun pada perlawanan ni membantu pertahanan Sabah FC. Satu lagi adalah turunnya kembali pemain seperti Gaby dan juga Sadil pada perlawanan ni. Semana aku nampak pada 90 minit perlawanan itu, aku sudah agak yang mereka agak sukar dan termasuk juga Stu lah. Agak sukar untuk mereka mendapatkan tempo permainan sebenar mereka akibat kerana terlalu
lama bercuti pada perlawanan ni, nampaklah di situ, nampak sangat diorang punya match sharpness tidak berada di tahap yang kita inginkan. So aku believe untuk perlawanan akan datang, aku believe mereka akan memberikan aksi yang kita inginkan. So itu adalah antara satu benda yang contribute lah kenapa tempo perlawanan pada Menang Terengganu ni agak slow sikit dan mereka pun macam bagi aku macam kurang pasti apa yang perlu dilakukan. Dan untuk man of the match pada perlawanan ini pula jatuh kepada Dominic Tan. Basically aku bersetujulah dengan apa contribution yang beliau lakukan pada perlawanan ini dan aku ingin memberi pemerhatian aku juga kepada Darren Lock. Beliau adalah merupakan individu yang dia agak jauh position dia. Sampai bertahan aku tengok je. Ada masa tu aku tengok dia pun jadi wing back juga. So, aku nak pasti apa yang berlaku, adakah ini sengaja dilakukan oleh tactical, oleh OKS ataupun Darren Lock ingin membantu rakan-rakan lain yang agak struggle juga pada perlawanan ni. Terusnya pula guys, shout out untuk pemain import striker terbaru kita, Joe Pedro. Debut pertama beliau bersama Sabah FC dan beliau berjaya melakukan gol sulung untuk Sabah FC pada perlawanan ini. Hasil daripada tolokan bola yang dilakukan dan pasingan yang cukup bagus dilakukan daripada Damien kepada Pak Tesu. Pak Tesu menghantar bola ke dalam, berjaya disambar oleh beliau. So untuk Joe Pedro pula, nothing much I can say. Inilah merupakan perlawanan pertama beliau. Tapi nampak gaya, cara perbezaan di antara beliau dan juga Ramon Mercado cukup berbeza lah. Cukup berbeza. Beliau mempunyai keupayaan sendiri daripada pemerhatian aku sepanjang perlawanan ni. Dan kalau begini cara permainan beliau, Sadil 100% fit, yang lain pun 100% fit. So aku believe something boleh dilakukan pada beliau dalam perlawanan ni. So nampak di situ dia boleh bermain cara apa yang diinginkan di saingan Liga Super. Jadi kalau dari segi sepenuhnya, walaupun aku katakan perlawanan ni agak slow, aku berpuas hati apa yang ditampilkan, sekali lagi dikenakan dengan tempoh perlawanan ke satu perlawanan yang cukup lama. So macam kurang fit lah untuk menerajui perlawanan ni. Tapi aku berterima kasih kerana kita berjaya menidakkan peluang Terengganu untuk mendapat 3 mata ataupun kemenangan seterusnya di Stadium Likas pada perlawanan ini. So itulah dia guys, rumusan secara ringkas mengenai perlawanan ni. InsyaAllah kalau ada masa nanti aku akan cuba untuk membuat secara in detail mengenai apa yang terjadi di sepanjang 90 minit perlawanan ni. So sekarang aku ingin melihat pandangan anda pula mengenai keputusan perlawanan antara Sabah FC dan juga Terengganu yang berakhir dengan 1-1 ni. Daripada anda pula, letakkannya di ruang komentar di bawah. Berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.